Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Iwani Kamal dalam Pahang minggu ini. Pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menyalurkan pelbagai bantuan kepada mangsa banjir di Pahang perlu memaklumkan kepada pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bagi tujuan penyelarasan bantuan dan tugas. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, perkara itu perlu dilakukan bagi mengelakkan sebarang pertindihan ketika memberikan bantuan. Untuk kita selaraskan, bukan untuk menyusahkan mereka, tetapi untuk menyelaraskan kerja-kerja di mana fungsi PKOB akan mengatur mereka ni pergi ke mana, kampung mana dan sebagainya. Kalau tidak, dia akan berlaku redundant, pertindihan tugas. Ini adalah yang selalu kita buat daripada dulu lagi. Kita lalu kelam NGO datang. Ya, kita mengalu-alukan macam biasa lah. Kecil tapak tangan, biru tadah kan. Mereka menyatakan masa-masa banjir, menyatakan rasa puas hati mereka berada di sini kerana telah diberi layanan yang sangat baik kepada mereka. Terutamanya daripada segi makan, minum, peralatan dan sebagainya lah. Ya. Saya berharap mereka dapat mematuhi arahan-arahan pihak berkuasa. Ya. Sekiranya Pak Berkuasa minta mereka pindah. Jangan balik sebelum diarahkan untuk balik ke rumah masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Lancang dan Sekolah Kebangsaan Mentakap di Temerloh. Beliau berkata, Kerajaan Pahang amat berbesar hati kerana menerima maklum balas positif daripada kebanyakan mangsa banjir di negeri ini terhadap layanan yang diterima ketika berada di PPS. Kerajaan Negeri Pahang telah memulakan insentif projek penghasilan baka ternakan premium lembu Wang Yu Pahang bagi menggalakkan pelibatan penternak sedia ada di negeri ini dalam pengeluaran daging bernilai tinggi khususnya Wang Yu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, usaha ini bagi membantu kemampanan projek penternakan lembu melalui peningkatan margin keuntungan yang lebih tinggi. Kita telah mulakan supaya ada Pahang Wagyu di Pahang ni, dan Alhamdulillah ini kita boleh katakan telah membolehkan kita merealisasikannya. Dan kita akan kembangkan lagi. Dan ini adalah yang pertama di negeri kita lah. Kita beri mereka latihan dan kita ada kepakaran lah. Kita jemput pengarah veteriner pun ada sekali memberi tunjuk ajar technical knowledge kepada kita semua lah. Dari segi diorang sendiri minat nak join? Minat lah. Sebab kita bagi tahu kepada mereka, kalau mereka memelihara lembu KK contohnya kan, kadang-kadang tak sampai RM5,000 pun harga seekor. Tapi dengan lembu Wagyu ni hasilnya berganda-ganda. Dan pastinya mereka memilih cara untuk memelihara lembu Wagyu ni lah. Masa dan tempoh dia lebih kurang sama ya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Perasmian Sidang Penternak penyerahan insentif Wang Yu dan insentif penternakan negeri Pahang di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rauh. Kerajaan Negeri Pahang telah memperuntukkan sebanyak RM712,879.40 bagi menyediakan 6 buah kenderaan pacuan 4 roda kepada 6 pejabat agama Islam daerah negeri ini. 6 buah kenderaan berupa sebuah Mitsubishi Triton dan 5 buah Toyota Hilux itu disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail kepada Paid Bandaraya Kuantan, Paid Kuantan Barat, Paid Jengka, Paid Maran, Paid Bentong dan Paid Pekan. Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, Datuk Haji Abdul Zaki Mat Zain berkata, pemberian kenderaan itu bagi memudahkan pihak pejabat menjalankan dakwah terutamanya di kawasan pendalaman. Sebanyak 6 unit kenderaan yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri bagi tahun 2024 ini. Dan pada tahun lepas Kerajaan Negeri telah meluluskan sebanyak 2 unit. Jadi pada tahun ini 6 unit. Dan insya-Allah pada tahun depan kita juga mengharapkan untuk menampung lagi beberapa pejabat agama kita
yang memerlukan kepada kenderaan 4x4 khususnya bagi isi dakwah kepada masyarakat yang di pedalaman. Memang kajian negeri tidak melupakan dari sudut kita meningkatkan syiar dan juga dakwah kita kepada masyarakat di negeri Pahang Darul Makmur. Majlis penyerahan yang diadakan di pekarangan Majlis Pembandaran Bentong itu turut dihadiri ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang. Draft Rancangan Tempatan Daerah Rompin Pahang 2035 penggantian menggariskan beberapa strategi bagi memperkukuh kedudukan daerah Rompin di peringkat global selaras matlamat Bandar Pelancongan Antarabangsa. Exco Kejeraya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Insinyur Razali Kasim berkata, draft RT daerah Rompin ini dapat diguna pakai oleh ramai pihak termasuklah jabatan dan agensi-agensi kerajaan. Kajian ini untuk tempoh 11 tahun dan boleh semua agensi, jabatan, mana jabatan kerajaan boleh menggunakan pakai nanti untuk tempoh sehingga 2 cycle lah rancangan Malaysia, rancangan ke-13 dan 14. Kerana rancangan 12 ni akan berakhir pada tahun depan. Jadi selepas itu kita bersambung dengan rancangan Malaysia ke-13 dan 14. Antara penekanan draft ni kita tekan kepada apa, Datuk? Sebab tadi ada disebutkan tentang pengurusan bencana, pelancongan antarabangsa. Dia banyak aspek lah. Banyak aspek yang diambil kira. Selain daripada itu termasuk juga infrastruktur lah. Kemudahan infrastruktur awam yang kita dah pihak Malaysia rancangkan lah. Termasuk laluan jalan raya, untuk akan datang lah, lebuh raya, spur line untuk CRA dan sebagainya. Saya mengambil kesempatan untuk menyeru kepada semua masyarakat, jabatan, agensi ataupun jabatan kepimpinan masyarakat, NGO dan orang awam lah untuk mengambil bahagian, sama-sama melihat draft ini. Sebab draft ni kita buka selama 1 bulan je sehingga 1 Oktober ni, dan bolehlah datang ke mana-mana PBT saya pejabat Rompin di Muazzam Shah, Malaysia di Kuantan dia. Dan pihak majlis juga akan buat mobile bergerak pameran bergerak untuk bagi peluang kepada masyarakat untuk melihat. So sekiranya ada cadangan, ada bantahan ke apa ni, boleh kemukakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah Rompin Pahang 2035 penggantian yang diadakan di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin di Kuala Rompin. Draft RT daerah Rompin Pahang 2035 telah mencadangkan sebanyak 133 cadangan pembangunan melibatkan 11 cadangan quick win, 16 cadangan strategik, 50 cadangan utama dan 56 cadangan sokongan. Kerajaan Negeri Pahang merangka untuk berkolaborasi bersama Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah bagi membangunkan bakat dan kreativiti golongan belia, khususnya dalam bidang multimedia, reka bentuk kreatif dan pengiklanan digital. Exco Komunikasi dan Multimedia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Tuan Fazli Muhammad Kamal berkata, kolaborasi terbabit membolehkan bakat pelajar ijazah sarjana muda multimedia pengiklanan digital universiti berkenaan digilap sekaligus boleh menjadikan aset penting kepada UNIPSAS dan kerajaan negeri sendiri. Saya dapat lihat potensi besar pelajar-pelajar ini dengan macam-macam produk yang mereka hasilkan menggunakan digital advertising, dan saya tengok potensi ini perlu digilap. Ia berkait juga dengan portfolio saya, khususnya komunikasi dan multimedia. Mungkin kita ada collaboration antara UNIPSAS dan fakulti ini untuk membolehkan para pelajar ini berkarya atau menghasilkan produk kreativiti masing-masing. Beliau berkata demikian selepas menjempurnakan majlis perasmian program Lika Showcase
pameran penilaian akhir pelajar ijazah sarjana muda multimedia periklanan digital dengan kepujian bertempat di Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang di Kuantan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Jangan lupa terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan maklumat dan berita terkini di negeri Pahang. Jadi, pastikan anda mengikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok. Assalamualaikum.